Tentang kepada pihak kerajaan, syarikat-syarikat yang ada dan orang kampung yang terpindah di depan sana. Udah berubah dah kerajaan. Oke, jadi kami dari syarikat Mahiling Tour. Kenapa nama dia Mahiling? Kami punya nama syarikat unik sedikit sebab Mahiling ini adalah bunyi mulut yang orang cakap bila cakap perkataan terlampau cepat. Ini perkataan berasal daripada my healing yang membawa maksud kopi healing, gitu. Oke, jadi saya adalah selaku pengarah untuk syarikat kami. Imbalan pengarah ada Atika, setiausaha, pengurus keuangan dan pegawai perhubungan. Oke, jadi kami di sini mau buat proposal kepada pihak kerajaan untuk memohon beberapa kawasan di Maliau Basin ini untuk dijadikan pusat pelancongan. Objektif kami adalah untuk memelihara dan memelihara flora dan fauna dan kehidupan liar yang terancam di kawasan Maliau Basin ini. Matlab seterusnya untuk mempromosikan keindahan alam semula jadi kepada semua golongan masyarakat yang ada di dunia. Matlamat kami pula adalah untuk mewujudkan satu kawasan pelancongan tanpa merosakkan struktur asal alam semula jadi yang ada di Maliau Basin ini dan menjaga alam semula jadi dengan kerjasama berbagai pihak. Awal angkat tangannya. Siapa yang angkat tangan? Sebelah. Nggak jadi, nggak. Tidak jadi minta, bah terima kasih. Itu jadi minta. Tidak payahlah. Oke, langkah pelaksanaan pelancongan kami untuk mendirikan kawasan pelancongan tanpa memusnahkan habitat flora dan fauna dalam sekitar kawasan dan melakukan riset dalam sekitar kawasan untuk mengenal pasti habitat flora dan fauna, juga meminimumkan penggunaan tenaga yang tidak boleh diperbaharui, membina inspirasi Pandai cibo. membina Infrared. membina inspirasi Betul. infrastruktur mengikut bentuk muka bumi kawasan, meningkat keuntungan sekaligus meningkatkan ekonomi negara, juga menetapkan kawasan hutan simpan kelas 1 dan kelas 2. Oke, seterusnya kenapa kami mau buat pusat eko pelancongan dekat Maliau Basin ini? Sebab untuk menarik minat pelancong untuk datang lagi yang pelancong dari luar negara lah, yang bule-bule semua tuh untuk datang lagi dekat Maliau Basin ini, and then untuk menjadi sumber pendapatan sampingan negara dari segi ekonomi dan pertukaran mata uang lah. Kalau orang datang sini kan orang akan tukar mata uang orang menjadi mata uang Malaysia dan gitulah. Lepas itu untuk menyeimbangkan penggunaan hutan dan pembangunan dan menjadi peluang pekerjaan untuk orang luar datang ke sini lah untuk bekerja di sini, and then boleh dijadikan pusat aktiviti
pendidikan alam semula jadi. Seterusnya, kita pun boleh memberi peluang untuk orang luar menikmatilah keindahan dekat Maliobas ini kalau kita buat sektor pelancongan di sini. Okey, itu saja. Pakai, wajib. Pakai. Senang gitu. akan menjadikan Maliobas ini sebagai tempat hutan simpan kekal. Kalau kita kasih jadi ini Maliobas sebagai hutan simpan kekal, kita dapat meminimalkan kemusnahan hutan. Semua tahu kan? Tidak. Maksudnya kita tidak akan buat pembalakan. Sebut semua. Pertanian. Depan. Aduh. Asal udah habis. Dia buatkan ni. Terus kena angkat semua tangan. Terus kalau kita mengekalkan ini hutan simpan, kita tidak akan terdedah dari pencemaran yang dilakukan dalam Bisa ada tanya seseorang presiden saya diam-diam jalannya pada jaga titik. Dia bilang banyak dia punya bukan banyak Pak, ada pengalaman yang turut dengan pelancong sini. Jadi macam mana kamu mau memastikan pelancong tidak buat benda yang dilarang di sini? Macam mana? kan ada peraturan dia. Setiap kawasan ada peraturan. Ya, tapi saya akan menjamin. Ikan di peraturan. Besar sudah kan. Naikkan budak lah kat sekolah macam ni. Besar sudah kan. Okey. Dah penat kata. Kan dia sudah jadi hutan simpan. Ramailah pelancong yang mau mengkaji tanah semua. Lain tu pelancong. Mau datang sini, Itu bukan pelancong. dia dapat meningkatkan ekonomi. Itu research. Terus dia memberi peluang kepada orang ramai bagi menikmati keindahan pelancongan. dan keunikan alam semula jadi. Macam Maliobas sekarang sudah dijadikan pusat konservasi kan? Ya kan? Jaga. Boleh juga jadi sebagai pusat aktiviti pendidikan alam semula jadi. Siapa ya kita asup orang lain tu Ini untuk memupuk semangat mencintai alam semula jadi dan kepentingan pemeliharaan kawasan hutan. Terus satu lagi. Maliobas ini jadi pusat pelancong mereka, pusat pendidikan, pusat pelancongan dan pendidikan. Sekaligus dia boleh jadi sebagai pusat pendidikan. Last, dia bolehlah bagi Dia lain kan konsep dia kan? semua orang. Pelancongan. Orang datang macam kita pergi resort. Kan? Maksud dia. Kita dapat mau enjoy. pengangguran. Kalau penyelidikan macam yang kita buat sekarang kan? Kita ada Jadi- kesalahan. Oh, tu dah satu lagi. Ada lagi. Aku belum jawab saya soalan tadi. Apa masalah di sini? Untuk pelancong macam mana? Macam mana kamu mau Pelancong ada Karena aku bilang tadi ada ada peraturan. guide. Ada guide. Ada dua. Macam mana kamu pas jamin? Bilang memang Itu dia boleh mau- terus sudah. bilang memang dia Ada mau six. masalah. Itu sudah six pack ni. Oh dia keren. Dia kira. Lebih kita awal lagi. Bukan semua peraturan, bukan bilang tadi ada peraturan. Kita denda orang yang merosakkan hutan. Macam buang itu boleh. sampah kita denda dia. Kutip balik. Kita suruh dia bayar. Denda je tu.
Oke, saya dari pengurus keuangan. Kiranya kerajaan ataupun dan orang kampung bersetuju. Itu orang kampung, itu orang kampung, itu orang kampung. Kerajaan dan orang kampung bersetuju. Kami juga ingin mohon kerajaan daripada kerajaan melalui kerajaan dan kerajaan lah kebaikan dia sekiranya kami diluluskan, kebaikan untuk negara dan masyarakat setempat melalui seperti yang dikatakan tadi, kami akan membuat menjual seperti produk begitu, dan sebagai kawasan pelancongan seperti dikatakan, sekaligus meningkatkan ekonomi kerajaan negeri dan negara. Seterusnya kami juga memungut sumber pendapatan daripada pelancong asing dan juga orang tempatan dalam negeri Sabah ini. Tidak disebutkan spesifik. Salah sih. Izin yang dipertua kejap? Boleh. Menjual tu menjual apa tadi yang pertama? Ya. Jawab terus sekejap. Kalau segi dari jualan ini kami ada dua. Satu perkhidmatan sama melalui produk. Apa itu produk? Kalau Hasil Maliau Basin ke apa? tidak daripada itu. Ajak, sebab sekarang ni tajuknya apa tadi? Eko pelancongan kan? Ya, ekopelancongan. Eko pelancongan ni adakah yang sekarang kita tengah hadap ni? Sebab sekarang yang kita hadap ni adalah lebih kepada research kan? Betul tak? Ya. Kalau pelancongan ni lebih kepada kita pergi bercuti. Kita pergi nak menginap kat hotel, chalet ataupun seangkatan dengannya. Jadi sekarang ni kiranya kami nak luluskan korang punya projek ni disebabkan korang nak membina chalet atau penginapan supaya pelancong luar, pelancong Malaysia datang. Faham? Tapi yang korang ni cakap macam sekarang ni yang tengah berlaku. Macam penginapan yang ada sekarang, betul tak? Tidak payah kami bagi macam tu, ada sudah Maliau sedia. Jadi sebab dah ada. Kamu Jadi datang. kami nak luluskan apa? Kami akan menambah lagi supaya akan lebih maju. Ini tempat dan terkenal. Jadi anda menggalakkan pembalakan juga? Tidak menggalakkan pembalakan, kami membina mengikut infrastruktur di sekitar kawasan ini. Kami akan menggunakan ada satu teknik kami akan buat. Tekniknya. Kalau ada pokok begitu, kami tidak akan menebang, tapi kami akan membuat rumah di dalam Ya, itu pokok tidak akan ditebang, tapi kami akan kalau membuat rumah di sana, itu pokok biar saja dia, jadi buat tebang biar dia membesar. Sudah. Oke. Adakah selamat pelancong tidak mengenal di atas pokok? Bukan, maksud saya bukan dibuat untuk atas pokok yang macam sekarang ini, tapi kalau ada contoh ada pokok sini satu akan dibuat satu lubang untuk dia biar Merusak. Ada juga kan tempat. Tapi sebab semua banyak pokok dekat-dekat. Jadi berbanyak lubang. Negara kita rusak. Jadi pelancong dari luar negara pergi sini, bermeningkat sini, dalam cerita gara-gara kita di sana dia buat ada kalau begitu. Menteri Pelancongan. Dari Pak saya begitu. Kalau ada rumah. Dia orang baru nampak ke pelancongan. Ada. Sebut. Oke. Seperti kamu cakap tadi kan, kamu tidak boleh pembalakan kan? Oke, katakanlah Maliau Basin sudah populer dalam kalangan pelancong nih. Terus tempat penginapan ini tidak banyak, sedikit kan? Jadi apa kamu mau buat? Mau menyelesaikan masalah kelompok banyak pelancong mau datang tanpa membuat pembalakan? Permintaan tinggi. Membuat area tempat pelancong menginap.
Kalau itu kami tidak cakap kami akan membuat lebih banyak yang mencukupi lah begitu, tapi tidak memusnahkan hutan sini, pokok-pokok sama habitat. Ya. Kamu cakap pasal hewan, pokok tuh. Jadi apa jadilah hewan-hewan yang apa? Hidup khusus saja. Oh, gagal terus. Entahlah kalau begitu. Mana boleh halau. Rusak. Oke, jadi kalau dia tadi macam mana gitu? Siapa tuh yang banyak rumah, banyak pelancong? Oke, kalau bagaimana jika permintaan tinggi tapi facility tidak mencukupikan? Oke, jadi matlamat kami adalah untuk mewujudkan suatu kawasan pelancongan tanpa merosakkan struktur alam semula jadi. Jadi salah satu langkah yang kami akan buat adalah kami akan memajukan tempat ini. Penebangan itu confirm memang kena buat, tapi kami akan meminimumkan kerusakan alam semula jadi. Satu lagi, apa soalan tadi saya dengar yang banyak pokok tuh membuat rumah. Salah satu teknik yang dimaksudkan oleh pengurus keuangan tadi adalah, kamu pernah nampak kan ada pokok di tengah-tengah rumah? Ya pernah nampak kan? Banyak sudah tuh. Jadi itu adalah salah satu keunikan yang boleh menjadi tarikan para pelancong dari luar untuk datang ke ITE gitu. Oke, lagi satu, untuk pembangunan lagi kan kami akan membangun kawasan mengikut struktur muka bumi. Macam tempat kita sekarang ini, kalau bukit dia tinggi, itu rumah di atas bukit lah. Kami tidak akan ratakan itu tanah menggunakan Hitachi gitu. Ada lagi soalan? Teruskan. Tadi dia bilang tidak ada pembalakan, tapi pemilihan tadi memang ada pembalakan. Memang ada pembalakan. Tidak, orang bingung. Orang semua nervous, orang lupa yang kami bincang. Ada lagi? Teruskan. Tiada di atas pokok. Kau salah tinggal tahu. Habis. Ini paling rusak. Maksud yang dia buat tadi, kalau ada pokok tuh buat rumah, tapi itu pokok di tengah-tengah rumah, itu maksudnya? Tidak, di bawah, di bawah. Di sini kita berdasarkan berita yang kita baca, pada kalau buat angin banyak pokok yang jatuh. Sedangkan di bandar pun banyak pokok yang jatuh, banyak dia tempat rumah-rumah kan. Jadi sekarang kamu mengambil inisiatif untuk pepatah bilang risiko. Ambil kesilapan untuk membuat pengejaran. Sekarang kamu mengulang kesilapan itu kan. Oke, jadi kalau kuat angin jangan kasih tinggal orang situ, kasih tinggal yang tidak pokok. Malai, layar borok. Itu cuaca. Kalau cuaca tidak menentu, rumah itu ditutup, gitu. Kalau berdasarkan tidak tahu dia tidak. Sebab kadang-kadang ramalan pun dia tidak tahu dia betul apa tidak. Sekarang Tiba-tiba hujan. Ramalan cuaca tiba-tiba hujan. Kita tidak tahu ini ketentuannya. Itulah namanya sejarah payung sebelumnya. Jadi, kasih habis dulu. Oke, jadi itulah nama dia sediakan payung sebelum hujan. Kami akan sediakan sayuran besar. Bila hujan kami tekan sayuran, negara akan berkumpul di kawasan berkumpul. Ada lagi soalan? Oke. Pihak kerajaan. Ya, siap kamu punya nih colote kan. Kami bagi pihak kerajaan, Cigo, tadi kami tengok kamu punya proposal objektif pertama kamu tuh kan memelihara dan memelihara. Kan first di atas. Yes. Pertama, betul. Sekarang nih, beliau nih kelas 1. Apa lagi kamu pelihara? Kasih biarlah dia hidup bebas di sini.
Saya Jadi sudah bebas sejam tuh. Kamu bawa lagi pelancong datang, orang kan? Kita bawa lagi orang datang. Macam yang kita tengok di sana dalam kita punya galeri itu kan, besar di sana tuh. Satu makhluk yang paling berbahaya. Siapa? Kemudian. Siapa? Makhluk paling berbahaya yang boleh merusakkan semua. Siapa? Gajah. Ya, kamu ada masuk ke dalam galeri itu? Ada, kami tinggal revisi ada. Ada kamu masuk yang dalam cermin? Cermin? Ada tapi limpas sebab karena panggil keluar kan. Oke, di sana makhluk yang paling berbahaya itu bukan binatang, manusia. Jadi kita bawa orang masuk ke sini. Sebab itulah adanya undang-undang. Kami akan menguasakan undang-undang supaya mereka tertakluk kepada undang-undang semasa berada di pusat pelancongan kami. Oke, apa cara untuk pastikan orang ikut undang-undang? Ya, bagi denda, betul. Kami akan bagi denda. Kita mau detect orang itu. Pasang CCTV di setiap kawasan. Malu orang. Orang datang. Ada lagi salah? Oke, sambung. CCTV off jam 5. Jadi CCTV kita off jam 5, on jam 6. Tidak. Pusat pelancongan yang kami mau buka di Diam Mesra Alam. Jadi kami menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Salah satu contohnya adalah tenaga solar. Jadi dia akan sentiasa pasang 24 jam. Malia sentiasa hujan. Tapi isi panas. Bahang itu bahang. Ya boleh cas juga terus. Halo. Dan satu ya clean. Solar. Ada lagi. Bahang boleh cas. Astaga. Tidak boleh. Tidak sedangkan. Oke, jadi saya sambung sedikit sedang. Oke, lagi satu. Ada lagi? Oh tidak. Oke, jadi antara sumber pendapatan lain tadi, salah satu contoh dia seperti perkhidmatan, sebab kawasan Maliau ini jauh dari bandar. Jadi perkhidmatan pengangkutan itu adalah satu benda yang penting. Macam kita datang sini pun kena hantar oleh kereta Yayasan Sabangan. Jadi begitu juga kami punya pusat pelancongan ini akan ada kereta yang telah ditugaskan untuk membawa pelancong. Seterusnya adalah penginapan. Sebab mestilah dalam datang sini mau menginapkan, tangan tinggal bawa pokok. Oke, jadi itu pun jadi salah satu punca pendapatan sebab orang bayar masuk itu penginapan. Seterusnya adalah aktiviti yang orang mau pergi, orang perlu membayar itu guide yang orang mau bawa untuk pergi buat aktiviti itu. Salah satu contohnya jungle trekking dan banyak lagi aktiviti lain. Selain itu dari produk-produk yang kami jual, sebab bila pelancong datang sudah tentu orang mau bawa oleh-oleh kan, orang mau bawa apa cendera hati gitu kan. Jadi kami akan jual produk seperti makanan dan minuman yang kena produce di sini. Contohnya buah apple, baju t-shirt dan seluar dan kitchen yang paling famous. Oke, itu saja proposal kami. Segala keputusan tertakluk kepada pihak kerajaan, jadi kami terima apa yang kami dapat. Siap buka kepada soalan. Tadi kan dalam lepas tu kalau dia tentu jam berapa tu pelancong ambil. Ya. Bagaimana bagi apa tu hidupan dia? Bukan tidak kaitan tuh. Coba soal dengan jelas. Sebelum ini bekerja nampak tu payau kan? Ya. Kalau sudah ada pembangunan lampu. baru,
tempat ini akan jadi lebih terang. Apa akan jadi dengan hewan yang menginap bersihkan kawasan ini? Jadi kami padam tiap jam 11. Yalah, kami memang pakai solar, tapi itu adalah disiplin tempat pelancongan. Jadi setiap jam 11 kami akan turn off current untuk mengekalkan keamanan alam semula jadi di hutan Maliobasing. Pandang. Contoh lah, Maliobasing sudah populer. Lagi saya Lepas itu pelancong boring sudah sama aktiviti sini. Apa aktiviti yang kamu boleh tambah sini supaya buat di tempat lebih menarik? Apa aktivitinya? Dalam dunia ada 6 bilion manusia, jadi pedulilah orang berapa yang masih minat. Ui, konsep dia. Betul. Ataupun salah satu langkah kami akan buat, kami akan pikir aktiviti baru yang sesuai dilakukan di pusat pelancongan kami tanpa merusakkan alam semula jadi untuk menarik minat pelancong untuk datang lagi. Oke, orang kampung ada. Oke, sebagai orang kampung, saya ini kalau kamu cerita pasal peluang pekerjaan, saya pun ada juga kebun mau jaga. Jadi kalau saya bekerja sama kamu, tidak masalah saya mau jaga kebun. Jadi sekarang ini saya mau tanya, apa manfaat kalau kamu buat di pelancongan dengan orang-orang kampung sekitar? Sebab kamu pasti yang ngomong kami, saya dapat apa, dan kami berperanan mempengaruhi kerajaan untuk terima atau tidak. Jadi bagaimana tuh? Oke. Jadi macam mana? Apa gitu? Macam mana? Apa manfaat ini pusat pelancongan yang kami akan buka kepada orang kampung kan? Jadi macam yang diulang tadi, dia pun ada kebun untuk menjagakan. Jadi orang yang mau usaha kebun ini kalau dia satu orang mustahil dia boleh dapat 10.000 satu bulan. Jadi kami pusat pelancongan menawarkan gaji yang tinggi yang sesuai kepada orang kampung untuk bekerja di pusat pelancongan kami. Sebab dorang sudah tahu ini tempat, dorang sudah tahu ini struktur bumi. Jadi dorang banyak pengalaman, dorang boleh jadi guide kepada para pelancong. Boleh buka ni apa? Peluang pekerjaan menjual. Itu sebenarnya. Ini contoh lah, kamu sudah ambil orang kampung untuk bekerja lah. Contoh kalau di Malaysia ini kan kita ada persatuan porter kan. Kamu ada activity tracking jangan kamu tawarkan. So mesti ada persatuan porter kan. So macam mana kamu menjamin job opportunity untuk setiap kampung yang ada di sekitar Maliobasing kan? Macam mana kamu jaga kebajikan? Profesor. Opportunity kan. Translate ya saya peluang pekerjaan. Menjamin peluang pekerjaan. Apa? Kan once kamu sudah terima doang kan. Kalau activity tracking kan mesti kamu antara yang paling populer lah kalau di Malaysia nanti. Jadi persatuan kota itu memang akan aktif lah, dan kamu ambil contoh. Jadi macam mana kamu jamin kebajikan dorang dan bagaimana kamu kekalkan untuk bukan foto itu sejasa foto ini dia tidak akan tetap tak, dia akan dibutuhkan. Macam mana kamu menjamin job opportunity itu kepada masyarakat, terutamanya generasi muda, dan macam mana kamu jaga kebajikan mereka? Wow, gitu. Oke, jadi cara kami untuk menjaga job opportunity orang-orang kampung yang kami ambil ialah kalau orang kampung kami akan begitu mendahulukan orang kampung yang ada di sekitar tanah Maliobasing untuk menjadi pekerja kami, begitu. Menjawab juga kan, syukurlah. Salah tidak menjawab. Banyak
Marah betul. Banyak pelancong kan. Lepas itu ada yang terluka, yang luka bukan yang first aid pun tidak dapat tolong. Apa kamu mau buat? Antar di hospital Nabawan. Tapi itu jauh. Macam mana juga? Helikopter. Ini pusat pelancongan disediakan dengan kemudahan helikopter, kapal terbang pun ada. Kamu cukup kah? Kamu kaya kah? Macam dia tadi. Sebenarnya kami ada Nah, pertanyaan kami ada cakap sudah. cara untuk duit kami ada tempat lain. Yes. Ada satu lagi pusat pelancongan yang kami mohon di Baliau ini bukan pusat pelancongan yang pertama. Kami ada banyak sudah di Netherlands. Jadi kamu boleh kasih jamin lah, kamu punya budget cukup. Boleh, terjamin. Ada lagi soalan? Oke, kejap. Saya rasa pihak kerajaan mungkin akan confuse nih sebelum orang meluluskan. Sebab kamu macam seolah-olah mau bersaing pula dengan Maliau. Yang sekarang Kamu terangkan nggak? Yang sekarang nih Maliau. Kamu macam mana? Apa peranan kamu dengan Maliau? Kamu memang mau bersaing dengan Maliau? Tidak, kami tidak mau bersaing sebab di dalam kertas kalau kamu baca habis tertera bertulis bahwa Baliau Basin andaian Baliau Basin belum dimajukan. Jadi dalam pikiran kami ini pusat konservasi Baliau belum ada begitu. Jadi kami punya andaian kami adalah orang yang pertama untuk membuka pusat pelancongan di sini. Tahu? Tidak paham. Coba baca. Oke, dalam itu kertas ada bertulis andaian dibilang bahwa kawasan tanah pusat Maliau Basin belum dimajukan tapi dimiliki oleh kerajaan. Jadi andaian kami adalah tanah Maliau Basin ini belum dimajukan oleh siapapun, masih lagi hutan tebal. Jadi kami mengandaikan bahwa kami adalah yang pertama untuk memohon. Kami adalah yang pertama untuk memohon membuka kawasan ini, begitu. Dan kerajaan pedok sudah. Oke, dengarlah. Tanah 100% kalau kita tengok adalah milik kerajaan, semua. Jadi baru kita akan pecah-pecah tanah itu ikut kepentingan. Tanah untuk orang kampung, tanah pertanian. Jadi sekarang nih, yang kamu paham, Maliau Basin milik kerajaan, belum ada apa-apa. Memang kerajaan tidak buat apa-apa. Sebab tujuan Maliau Basin adalah untuk dijadikan sebagai GZ untuk kita punya biodiversity yang lebih luas. Jangan kacau. Oke, gitu Jadi bila ada company macam kamu ni lah datang untuk minta tanah ni, kamu cuba kaitkan dengan pelancongan. Sebab yang lain tu impact sebenarnya untuk pelancongan kurang dan dengan kerajaan pun dia akan lebih kepada hampir bersetuju. Cuma bagaimana kamu manage tu yang menyebabkan kerajaan terima atau tidak. Sebab sekarang ni orang yang pegang konsesi ini adalah Yayasan Sabah. Itu pun untuk ruang buka Maliau ni sebagai pusat pelancongan, dia ada syarat dia. Dan hampir syarat tu menyebabkan jadi isu jugalah. Tapi benda tu kita tidak mau jadi dengan yang kamu buat macam tu. Yang kita tidak mau. Jadi bila kamu bercakap tentang membuat ambil Maliau ni, yang kita mau adalah jangan ganggu tempat ni dengan pembangunan yang melampau. Tapi tujuan kamu pelancongan yang membawa lagi ramai orang. Dan tadi pihak kerajaan sudah cakap perosak utama untuk ekosistem adalah manusia. Okey. Jadi untuk itu kalaulah boleh kalaulah kau boleh ikut syarat yang kerajaan tetapkan, syarat dia bukan susah pun. Okey, syarat dia senang saja. Untuk buka suatu kawasan konsesi yang sudah digajet sebagai kelas 1, sebenarnya tidak boleh Tidak boleh.
yang membolehkan apabila sesuatu tempat tu kita jadikan dia tempat yang memberi manfaat jangka panjang. Pelancongan bukan jangka panjang. Dia dapat duit on the spot. Dia nak pendapatan on the spot. Kalau kamu boleh kaitkan benda yang kamu buat ni ada kaitan dengan research, sebab kita sudah kena maklumkan baru 5% Maliau ni kena ni. Bentuk muka bumi Maliau ni pun bukan yang macam tempat lain. Dia ada satu keunikan yang kamu nampak sudah di galeri itu macam mana bentuk dia. Bukit yang naik macam tu. Macam mana pelancong mau datang pergi tengok benda tu? Naik helikopter. Diorang mendarat di mana? Jadi kalau macam tu, jangan masuk di Maliau. Kamu naik helikopter pusing-pusing Maliau lah. Nah, kau buat di luar Maliau, di gate sana tu, buat di sana. Betul juga. Oke. Oke, jadi itu saja dari kami. Terima kasih.